Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang ke channel Cipta Milagro. So, kepada kawan-kawan yang baru melihat channel Cipta ni, biasanya dalam channel Cipta akan memaparkan bagaimana cara kita menanam pokok hanya dalam polybag ataupun dalam pasu di kawasan rumah. So, kepada kawan-kawan yang baru pertama kali tengok, semoga ilmu ini memberi manfaat kepada kawan-kawan. Okey, untuk video kali ni Cik Tan nak perkenalkan bagaimana cara kita menanam peria. Okey, yang ni Cik Tan tanam peria katak. Okey. Okey, jom kita tengok pokok peria katak Cik Tan. So, kita boleh tanam di dalam kawasan rumah, dalam kawasan laman kita di rumah, walaupun kita hanya menggunakan polybag. Okey, nanti Cik Tan tunjuk ya. Okey. Ini peria katak. So, nanti kita akan bincang sedikit tentang macam mana pemilihan biji benih. Okey, ni adalah paket peria katak, di mana yang ni kalau bagi kawan-kawan yang nak tanam peria katak mini, yang peria katak ala-ala kampung, so peria katak ni dia pahit sikit lah berbanding peria katak yang kadang-kadang ada kan kita pergi pasar, dia ada jual peria katak yang besar sikit. So, macam mana kita nak tahu peria katak tu mini yang kecil ialah, okey, dekat sini dia ada tulis tau dekat ni. Biasa kalau kita tengok yang ada tulis mutiara ataupun ada tulis mini, tu maksud dia peria katak yang jenis kecil. So kalau macam kita nak tanam, kalau sebagai kita nak makan untuk buat ulam, buat goreng-goreng, dan dia ni sangat baguslah kalau untuk perubatan sebab peria katak ni memang banyak khasiatnya. So nanti Cik Ta akan bagi tahu antara khasiat-khasiat peria katak. So ni adalah contoh biji benih. Dia okey, biji benih dia ni sangat bagus dan ni orang kata biji benih yang dah baguslah sebab biji benih ni ada antibakteria. So bila kadang-kadang bila kita beli biji benih dia ada warna merah macam ni, dia dah ada antibakteria. So bila ada antibakteria ni maksudnya bila kita semai dia mudah hidup. So bagi kawan-kawan yang nak makan peria katak mini, boleh carilah ni bekas macam ni. Dia punya packing dia macam ni. So lepas ni kita tunjuk apa perkembangan ataupun cara-cara untuk kita tanam peria katak. Assalamualaikum kawan. Okey, ini peringkat peria seterusnya. So lepas kita semai peria dalam masa lebih kurang 1 minggu, peria akan tumbuh. Okey, yang ni kita boleh nampak dekat sini dah berlaku proses pertumbuhan. So peria ni dah tumbuh dengan baik. So yang ni kita baru lepas buka penutup dia lah. So kalau kita nak semai biji benih, nak bagi cepat benih kita hidup, kita akan tutup dia dengan penutup supaya kita nak bagi tempat yang kita semai tu dia sentiasa lembap dan pertumbuhan tu cepat. So bila kita bagi kita tutup dia akan gelap. Bila gelap dia akan cuba mencari cahaya. So dia akan cepat hidup. Okey, ni kira peria, biji peria yang dah hidup. So ini usia dia lebih kurang dalam 1 minggu. Okey, pada peringkat ni nanti kita akan dedahkan dia dengan cahaya matahari sedikit demi sedikit lah. Sebab kalau kita terus letak dia bawah cahaya matahari, kemungkinan mati tu tinggi. So kita akan bagi dia matahari yang tepi-tepi lah, sipi-sipi aja, supaya dia biasa dengan matahari. So nanti kita tengok step seterusnya. Okey.
Ni proses yang seterusnya di mana pria katak dah mula tumbuh, dan pada peringkat ni kita dah boleh letaklah dia di bawah cahaya matahari. Tujuan dia untuk kita letak dia di bawah cahaya matahari supaya dia naik dengan lebih sempurna lah, dengan subur dan dia tegak. Kalau kita letak di tempat redup, nanti dia akan kurus dan dia mudah patah. So kat sini Cik Ta nak bagi tips sikit. Sewaktu kita semai pria katak ni, kita tak payah letak tanah yang terlalu banyak. Kenapa Cik Ta cakap macam tu? Okey, kat sini kita boleh nampaklah contoh di mana bila Cik Ta semai, Cik Ta letak dia punya tanah sedikit di bahagian atas, pertumbuhan dia kita boleh nampaklah dia cepat berbanding yang Cik Ta letak tanah dia penuh. Okey, sekarang Cik Ta ni tunjuk. Okey, yang ni Cik Ta saja letak dia ada yang penuh dan ada yang tak penuh lah, sebab supayanya kita nampak je kat sini perbezaan. Kalau kita sewaktu semai biji benih, kita letak tanah yang terlalu penuh, jadi biji benih tu susah nak bercambah ataupun biji benih tu susah dia nak munculkan diri sebab kita dah blocking kan. Jadi kalau sewaktu kawan-kawan semai nanti, biji benih tu tak payah tutuplah dengan tanah terlalu dalam supaya ia boleh cepat tumbuh. So seterusnya kita akan tengok step yang seterusnya. Okey, jom kawan-kawan. Okey, peringkat seterusnya di mana Cik Ta dah pindahkan anak pokok pria katak ke dalam bekas yang lebih besar. Tujuan dia untuk bagi nutrisi pada pokok ni lah, supaya pokok ni dapat menyedut nutrisi atau tanah dengan lebih sempurna. Jadi bila Cik Ta letak dia dalam satu bekas, so dia dapat berkembang dengan lebih bagus. Bila kita letak dia dalam satu bekas, satu pokok satu bekas, so pokok ni akan hidup sihat kerana pokok ni dapat menyedut makanan dengan lebih sempurna. So dia tak ada berebut makanan. Jadi untuk bagi pokok kita lebih besar, lebih cepat subur, bila waktu kita pindah, kita letak satu pokok dalam satu bekas. So kita boleh letak dia dalam bekas macam ni kan. Nanti Cik Ta ambil salah satu contoh macam ni. So, dekat sini perasan tak kenapa Cik Ta letak tanah dia sedikit. Ini adalah tujuan dia untuk nanti bila dia makin membesar, kita boleh topak tanah. So bila dia dah besar nanti, kita akan ubah dia ke dalam bekas yang ataupun ke dalam tempat untuk yang lagi bagus lah, supaya kita akan pindah dia dalam bekas yang kekal lah, supaya dia boleh memanjat. So nanti kita akan tengok next perkembangan pokok pria katak. Okey, ni peringkat seterusnya di mana pria katak ni Cik Ta dah pindahkan dia dalam bekas yang besar. So kat sini dia dah duduk dalam bekas kekal lah, di mana nanti dia akan mula tumbuh dengan subur. So dia boleh keluar pokok yang lagi cantik. So nanti kita boleh dapat pria katak yang sihat. So tak lama lagi dia dah mula akan melilit lah. Okey. Jadi kawan-kawan, kita tengok step yang seterusnya. Okey, ini adalah step seterusnya di mana pokok dah mula membesar dan Cik Ta dah letak dia pancang lah supaya membantu dia melilit, supaya dia lebih cepat besar. Sebab kalau kita tak pancang ni, dia tak boleh melilit kan. So nanti pada peringkat ni dia dah akan mula start berbunga. Dia akan mula-mula pria katak ni dia akan keluar bunga jantan dulu tau kawan-kawan, sebelum dia keluar bunga betina. Sebab tu kadang-kadang bila kita tanam pria katak ni, kawan-kawan akan nampak dia akan keluar
banyak bunga. Tapi ada yang kawan-kawan tak berapa kenal, dia cakap pokok dia tak ada buah. Tu bukan sebab tak ada buah. Kebanyakan peria katak ni dia akan keluar dia akan keluar ni, apa nak panggil, bunga. Bunga jantan dulu. So bila bunga jantan ni dah banyak keluar, dia baru akan keluar bunga betina. Senang je kita nak kenal antara bunga jantan dengan bunga betina. Bunga jantan biasanya dia keluar, dia tak ada putik di bahagian belakang. So nanti kita akan pergi ke step seterusnya di mana kita boleh kenal pasti mana satu bunga jantan dan mana satu bunga betina. Okey kawan-kawan, yang ni ialah serangga pendem bunga, di mana dekat sini dia tengah buat proses debunga untuk menghasilkan peria. Okey, so bila kita jumpa serangga yang macam tadi tu, memang tu sangat-sangat untunglah sebab ia membantu kita dalam proses pendembungaan. Tapi kalau dekat rumah kawan-kawan tak ada serangga tu, okey kawan-kawan boleh buat pendembungaan sendiri. So cara dia cari bunga jantan. So ni bunga jantan. Okey, bunga jantan ni biasanya dekat belakang tu dia tak ada putik bunga. So macam mana pula bunga betina? So kita akan cari bunga betina. Okey. Okey. Itu adalah contoh antara bunga jantan dan bunga betina. So macam mana kita nak buat pendembungaan? Cara dia ialah kita ambil bunga jantan tadi. So kita akan letak di bunga betina macam ni. Okey. Proses tu kita lakukan supaya bunga jantan ini akan melekat kepada bunga betina. So, itu adalah salah satu cara bagaimana kita nak buat pendembungaan. Okey, biasanya selepas kita dah buat proses pendem bunga, putik akan terbentuk. So, ni adalah putik yang pertamalah akan terbentuk, kan? Okey, hari ni berangin sikit. Okey, so kita akan cari lepas putik pertama terbentuk, kita akan tengok pembesaran seterusnya. So kita akan cari yang kedua lah, macam mana kita nak nampak peria tu dah sihat. Okey. Okey, seterusnya ni lah peria katak. Apabila kita dah buat dia pendem bunga, kita dah bagi dia bunga jantan ke bunga betina, insyaAllah peria akan terbentuk. Seterusnya kita boleh dapatlah makan peria katak ni. So ni kita dah boleh ambil lah. So ni adalah peria katak mini atau peria katak mutiara. So nanti cikta akan terangkan sedikit macam mana kita nak kenal peria katak tu, sama ada dia peria katak mini ataupun peria katak yang jenis besar. Okey, yang ni cikta nak tunjukkan tips sedikit macam mana kita nak bagi pokok peria kita sentiasa ada buah. Maksudnya buah dia sentiasa berterusan. So cara dia, bila kita tanam pokok, kita jangan letak tanah yang terlalu banyak. So kita akan letak tanah dia sedikit demi sedikit. So waktu kita dah nampak akar putih. Okey, kita dah nampak akar-akar putih tu berkembang. Itu maksudnya pokok kita berkembang dengan baik. So kita masa ni sebenarnya kita boleh guna baja. Kita boleh letak baja supaya nanti akar-akar putih ini akan menyerap lebih bagus baja, dengan lepas tu akar-akar putih ini akan menyerap baja tu dengan lebih cepat. So untuk proses pembajaan biasanya cikta akan pakai baja organik. So cikta akan pakai baja Milagro. Jadi ni adalah baja Milagro. So kita letak dia sedikit sahaja. Letak dia di bahagian tepi macam ni.
Okey, so lepas kita letak ni, nanti kita akan letak tanah, lepas tu kita siram. Nanti kita letak tanah, kita tak boleh letak dia tinggi, kita letak sekadar tutup baja supaya nanti buah dia sentiasa berterusan. Jadi kita boleh lakukan proses letak baja, letak tanah juga secara berterusan. Okey, kita tengok video seterusnya. Okey, ni peria katak mini ataupun peria katak mutiara. So, peria ni tak besar sangat. Jadi, kalau kita nak buat ulam, sangat-sangat sesuai. So, kalau kita nak buat goreng pun boleh. Cuma saiz dia tak besar. Saiz dia macam ni. Jadi, memang sedap lah. So, ataupun kadang-kadang kita panggil dia sebenarnya peria katak kampung ni. Okay, kita ambil hari ni sebab Cik Ta nak buat ulam. So, Cik Ta akan ambil beberapa biji. Cik Ta dah dapat 2. Kita cari lagi. So untuk kita buat ulam lah. So peria katak ni dia memang tak besar sangat lah. Ni peria yang Cik Ta dah petik. Alhamdulillah. So kita dah dapat hasil dia. Jadi peria ni memang banyak khasiat. So kita boleh tanam sendiri dekat rumah. So khasiat dia memang bagus. Kalau tak silap Cik Ta, salah satu khasiat dia boleh mengawal darah tinggi kan. Dan penyakit, banyaklah penyakit yang kalau kita makan peria ni dia boleh kawal lah penyakit kita. So kalau kita mau kekalkan, kalau kita hendak kekalkan dia punya khasiat dia, sebagus-bagusnya kita guna produk ataupun kita guna baja yang berunsurkan organik. Bila kita guna baja organik, jadi kita dah tahulah bila kita sebut organik tu sangat-sangat bagus untuk kesihatan kita. Jadi biarlah orang kata kita tanam di rumah, walaupun kecil, walaupun buah dia kadang-kadang okey, kadang-kadang tak, tapi bila kita tanam cara organik, dia sangat-sangat bagus untuk kesihatan kita. Yang paling bagus kawan-kawan, bila kita tanam sendiri, sewaktu kita nak makan, kita boleh petik dan kita boleh makan. Dia punya rasa memang sangat-sangat sedap dan fresh. So kalau kita boleh makan ulam, sangat-sangat bagus. So kat sini Cik Ta ada 2 peria lah. Satu peria katak, satu lagi peria besar. Tapi ada setengah kawan panggil dia peria kambas. Macam itulah lebih kurang kan. Tapi Cik Ta panggil dia peria katak. So peria katak Cik Ta ni, Cik Ta panggil dia peria besar. Satu Cik Ta panggil peria katak, satu Cik Ta panggil dia peria besar. So peria besar Cik Ta ni adalah buah las sebenarnya. So dia tak besar sangat kan. Jadi nanti peria ni biasanya kalau yang besar ni Cik Ta suka buat masak lemak kuning tu kan. So Cik Ta akan masukkan dalam tu lah. Kalau peria katak ni Cik Ta suka buat goreng dengan telur. So Cik Ta harap kawan-kawan boleh tanam peria katak di rumah. Jom kita tanam peria katak di rumah. Kita tanam peria cara organik. Jom kita tengok peria katak yang Cik Ta dah goreng. Alhamdulillah, hari ni Cik Ta dah selesai buat video untuk tanaman peria. Cik Ta berharap semoga video ini membantu kawan-kawan untuk menanam peria di rumah. So semoga ilmu yang Cik Ta kongsi pada hari ini dapat kawan-kawan guna untuk tanaman kawan-kawan. Okey, jika kawan-kawan suka dengan channel Cik Ta Milagro,
Kawan-kawan boleh tekan like, komen dan share. Semoga nanti Cikta boleh menghasilkan video yang lebih bagus dan bermutu tinggi. So, Cikta ucapkan kepada kawan-kawan, semoga murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Jom kita organikkan tanaman kita dengan baja Milagro. Bye!